Kita tahu tadi kita sebut Isra' ni berlaku sebab Allah Subhanahu wa taala nak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Itu hujah kita yang pertama. Mengapa berlakunya? Orang tanya kita, mengapa berlakunya Isra' wal Mi'raj? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada hamba-Nya. Sebelum daripada itu, kita jawab dulu satu persoalan awal berkenaan dengan perkara ini. Dia ni kejadian ni berlaku, ada dua pendapat. Nabi secara jasad melalui perjalanan ini ataupun dia merupakan pengalaman spiritual ataupun mimpi sahaja. Kalau tuan-tuan baca di dalam tafsir Ibn Kathir, dia bagi 4 sebab mengapa kita harus mengimani bahawa kejadian ini berlaku kepada Nabi secara jasad. Jasad dia dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis. Kemudian daripada Baitul Maqdis dia naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Ibnu Katsir mengemukakan 4 sebab mengapa dikatakan berlaku secara jasad. Pertama, di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, kalau tuan-tuan baca Al-Quran, bila dia nak sebut, Allah Subhanahu wa taala nak sebut perkara yang hebat, dia akan mulakan dengan subhan. Dia akan bertasbih. Tak semestinya subhanallah, tapi dia bertasbih. Jika dia nak sebut perkara yang hebat, Ibn Katsir mengatakan kalau ini merupakan pengalaman spiritual atau mimpi Rasulullah, hebat tak? Tak ada apa lah, biasa lah, mimpi saja. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kalau nak sebut berkenaan dengan hari kiamat pun, sabbihisma rabbikal a'la. Dia tasbih. Benda yang hebat dia akan tasbih. Nah, lepas itu kita baca ayat tadi, subhanallazi asra bi 'abdihi. Hamba. Abdihi ni jasmani dan rohani. Kedua, jasad dan rohani. Abdihi. Satu lagi Ibn Katsir juga mengatakan bahawa dia tak sebut bi Muhammad, dia sebut bi Abdihi. Supaya kita sedar bahawa perkara hebat yang berlaku ini bukan kerana kehebatan Muhammad, tapi kerana kehebatan Allah Jalla wa'ala. Kehebatan Allah Jalla wa'ala. Dan saya kita cerita lebih lanjut berkenaan dengan binatang tunggangan tadi. Dan ada dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala binatang tunggangan. Kalau perjalanan spiritual ataupun mimpi, perlu apa pada binatang tunggangan? Ibn Katsir. Okay. Dan yang keempat, bila dia sampai balik ke Mekah, nanti kita cerita lebih banyak. Ada orang yang tak percaya. Ada yang Muslim pun murtad selepas itu. Dan sebahagian orang besar Mekah, terutama Abu Jahal, memperolok-olokkan peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW ni. Kalau dia kata dia mimpi, orang nak kata tak percaya. Mimpi biasa. Tapi sebab orang Quraisy pada masa itu sedar pengakuan Nabi bahawa dia pergi dengan jasad. Sebab tu mereka tak percaya. Kalau sekadar mimpi, siapa pun boleh percaya. Jadi Ibn Katsir mengemukakan 4 sebab mengapa jumhur ulama berpendapat kejadian itu berlaku pada jasad Rasulullah SAW. Nah, tuan-tuan dan puan, kita sebut tadi perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala nak memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Saya bila orang suruh ceramah benda-benda yang begini, satu kerisauan saya tak suka kita ni mengulang-ulang perkara yang sama. Sebab bagi saya mengulang-ulang perkara yang sama tidak membuka minda masyarakat. Sebab tu kalau dipanggil di masjid-masjid, di kampung-kampung, tempat yang saya biasa pergi, kalau saya tahu benda ni dah sebut di masjid ni, kita akan tengok daripada perspektif yang lain. Supaya kita tak ulang benda-benda yang sama. Kadang-kadang bila disebut tentang Isra' wal Mi'raj ni, orang-orang kampung ni, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang pergi dengar ceramah Isra' wal Mi'raj, dia pun tahu dah penceramah tu nak cakap apa. Dia pun tahu dah, dia pun sekadar datang nostalgia lah, sandar kan.
tiang masjid tu dengar kan. Jadi dan saya harap malam ni adalah sedikit, kalau tak banyak pun, okey, benda-benda yang agak lain daripada yang selalu kita dengar. Sebab lagipun saya tak kenal tuan dan puan ni latar belakang bagaimana. Jadi saya harap adalah sedikit sebanyak, kalau tak ada pun sedikit sedua, okey, maklumatnya agak lain daripada biasa. Now, Ibn Katsir juga bila membicarakan berkenaan dengan Isra wal Mi'raj ini, dia berlaku bila tuan-tuan? Ini satu lagi masalah. Ya. Kita di Malaysia secara umumnya orang percaya peristiwa ini berlaku bila? 27 Rejab, ya. Sebenarnya kalau tuan-tuan baca tulisan Al-Mubarakfuri, seorang tahqiq, dia membicarakan dengan panjang lebar, okay, 5 pendapat berkenaan dengan bila berlakunya Al-Isra wal Mi'raj. Okay. Ada yang kata bulan Rabiul Awal, ada yang kata Rabiul Akhir, ada yang kata Syawal, ada yang kata Ramadan, ada yang kata Rejab. 5 pendapat ini dibincangkan oleh Al-Mubarakfuri. Panjang perbicaraan dia. Kesimpulan akhir Al-Mubarakfuri ialah peristiwa ni kemungkinan besar berlaku antara 12 bulan sehingga 16 bulan sebelum hijrah. Kemungkinan besar. Itu pendapat jumhur. Tapi ada juga para ulama seperti Dato' Yusuf Al-Qaradawi, dia berpegang pada pendapat ini. Dia kata 3 tahun sebelum hijrah, dalam tempoh itu 3 tahun sebelum. Tapi pendapat yang lebih majoriti 12 hingga 16 bulan. Now, sebab apa dibincangkan oleh Al-Mubarakfuri dengan panjang lebar? Sebab kita ni, kalau boleh mungkin, seboleh mungkin, para ulama dia nak cari yang tepat. Kalau tak ada yang tepat, benda tu penting atau tidak untuk kita tahu tepat, ya. Jadi kita kena faham gitu, supaya kita tak boleh berpegang pula 27 Rejab aku kena buat ceramah. Okey, tak ada. Tak ada ketepatan berkenaan, tak ada persetujuan berkenaan dengan bila secara tepat yang berlaku. Now, yang pasti dia berlaku antara 12 hingga 16 ataupun sebagian pendapat 3 tahun. Yang pastinya juga Dato' Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa peristiwa ini berlaku selepas berlakunya beberapa peristiwa besar di dalam hidup Nabi SAW, di dalam sirah Nabi SAW. Pertama, meninggalnya 2 orang tonggak kuat Nabi SAW. Siapa dia? Meninggalnya Abu Talib dan juga isteri dia Khadijah. 2 orang tonggak kuat. Khadijah ni tuan-tuan dan puan-puan, orang yang pertama yang beriman dengan Nabi SAW sebagai Rasul. Turun tadi daripada Gua Hira, dengar saja dia dah sebut Allah, demi Allah. Dia tahu suami ni tak tipu. Dan juga Abu Talib, walaupun tak Islam sampai kesudah, tapi memberi bantuan kepada Nabi SAW. Meninggal kedua-dua orang ini. Dan akhirnya Nabi tergerak nak minta perlindungan ke mana? Dia tergerak nak minta perlindungan ke Taif. Mengapa Taif? Dalam banyak-banyak tempat mengapa Taif? Kerana di dalam hadis Nabi, kita baca di dalam sirah, Taif ini ada keluarga Nabi di sana. Ada dia punya keluarga di sana. Kaum kerabat dia ada di Taif pada masa itu. Jadi Nabi pergi ke Taif, dan kita tahu reception yang Nabi dapat ke Taif. Bayangkan, berasa teruk sangat dah ni di Mekah, ditekan dengan begitu teruk di Mekah, pergi ke Taif.